A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah subuh. Dah berapa lama dah kita tidak bersama. Disebabkan inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pun rindukan dengan tim kuliah subuh Samsul Bat ni, rindu sangat-sangat. Tapi sebabkan komitmen dan kesibukan setiap hari dengan kuliah-kuliah yang jauh kan, ada yang saya kat Kedah, ke Perlis, ada juga saya berada di Johor. Perjalanan-perjalanan yang memerlukan saya bergerak awal pagi yang menyebabkan saya tak dapat nak menjayakan kuliah subuh kita. Tetapi bila ada ruang dan peluang, jangan risau, insya-Allah saya akan terus laksanakan buat kuliah subuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di kesempatan ini seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah pun mengamalkan sedekah subuh, tak henti-henti menyatakan sokongannya kepada Yayasan Haji Ismail untuk menyampaikan semangat-semangat dan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang support produk kita, iaitu susu kambing Al-Amr. Alhamdulillah, yang terbaru tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu makcik yang berada di Palung Felda, Palung 4. Kan, testimoni kita yang terbaru, dia sepatutnya dijadualkan minggu lepas, sepatutnya dia pergi operate untuk buang batu karang. Tapi doktor sendiri terkejut, Alhamdulillah dengan izin Allah, rupanya batu karang tu dah tak ada. Pecah tuan-tuan batu karang tu. Dan bila disimpan-simpan, dia tak ingat mulanya. Tapi bila fikir balik, dia teringat dia mengamalkan susu kambing. Susu kambing Al-Amr. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pada siapa yang nak dapatkan susu kambing, biasa jangan lupa jangan lupa dapatkan segera. InsyaAllah hari Senin kita akan mula untuk buat postage sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga kita ada produk sambal. Jangan lupa combo pack sambal. Sambal hijau campur dengan, bayangan sambal tu setiap satu harga RM16 campur dengan sambal Cik Ruby yang harganya RM20. Cuba fikir, setiap satu, yang bila campur-campur-campurkan dia lebih kurang RM80 kot. Tapi sekarang ni sambal hijau campur sambal mak kandung, campur sambal mak tiri, sambal crispy Cik Ruby, kan? Alhamdulillah kita bagi harga combo RM65 sahaja. Jadi siapa yang nak boleh tanyakan. InsyaAllah kita akan menjawab persoalan dan juga keinginan anda. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung kuliah kita iaitu di bawah bab 20, Ghibah dan Fitnah. Ghibah dan Fitnah, kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali, kitab Mukasyafatul Qulub ni maksudnya adalah penenang jiwa. Penenang jiwa, bab ghibah dan fitnah. Allah SWT mencela orang yang ghibah bagaikan memakan bangkai. Janganlah setengah kamu mengumpat yang lain. Sukakah salah seorang kamu memakan daging saudaranya yang telah mati, yakni bangkai? Surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi mana kata ghibah ini adalah mengumpat, bercerita buruk pasal orang lain. Paling senang sekali apa yang kita cakap pasal orang lain, kalau orang tu dengar, dia kecil hati, maka itulah ghibah. Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin, setiap muslim haram darah, harta dan harga dirinya atas muslim yang lainnya. Maknanya macam kita sobot tu macam kita ambil hak orang lain. Baginda juga bersabda, takutlah ghibah, ia lebih buruk dari zina. Lelaki berzina lalu bertaubat, Allah menerima taubatnya, sedangkan Allah tidak mengampuni orang yang ghibah sebelum orang yang diumpat itu memaafkannya. Mereka berkata, orang mengumpat manusia ibarat melepaskan peluru ke kanan dan kiri. Seperti itulah dia melemparkan akan kebaikannya. Bayangkan peluru punya laju kan. Macam tu jugalah kita membuang kebaikan-kebaikan kita. Punya laju kita buang kebaikan kita apabila kita membuat ghibah. Mereka berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesiapa yang mengumpat bermaksud menghinakan saudaranya, Allah meletakkannya di jambatan neraka pada hari kiamat hingga bebas dari apa yang dikatakannya. Maknanya sampailah orang tu ampun. Kalau tak, kau duduklah situ. Juga baginda bersabda, ghibah itu menuturkan keburukan kepada saudaramu sama ada badan, nasab, perbuatan, ucapan, agama, dunia.
bahkan baju, selendang atau tunggangannya. Mana apa-apa juga berkaitan dengan seseorang, iaitu berkaitan dengan badan dia. Oh, dia ni kecil, dia gemuk, dia lebar. Ataupun tentang nasab keturunan, dia ni Jawa ke tu, teruk betul Jawa dia. Contohlah kan, dia ni Minang. Saya tak ada masalah dengan orang Jawa, sebab saya sendiri pun ada darah Jawa. Tapi contohlah orang kutuk dia kan. Perbuatan dia, ucapannya, mengajuk ucapan orang tu, dia kata tak, dia cakap kan, macam-macam. Kita mengutuk dia. Dunia, bahkan baju, selendang, pakaian dia pun kita kutuk. Apalah dia pakai baju macam mana, ada orang pakai baju fashion macam tu lagi dah. Bayangkan kalau orang tu dengar kecil hati tak, mungkin orang tu juga akan kecil hati. Itu sebabnya kena hati-hati dengan apa yang kita tuturkan. Sehingga setengah orang dahulu berkata, jika kau katakan pakaian-pakaian si fulan, kebesaran atau kekecilan, itu termasuk ribah. Kecilnya baju dia, ya Allah, besarnya baju dia, itu pun masuk dalam kategori ribah. Apalagi kalau kau sebut sesuatu yang menyakitkannya. Dirawikan bahawa perempuan yang pendek datang kepada Rasulullah SAW untuk sesuatu keperluan. Mungkin dia tanya soalan, mungkin minta bantuan lah. Setelah dia keluar, Aisyah berkata, wah pendeknya dia. Segera Rasulullah SAW berkata, engkau telah mengumpat, wahai Aisyah. Telah berkata Rasulullah SAW, janganlah kalian berghibah, dalamnya ada 3 keburukan. Orang yang mengumpat ni, bercerita buruk pasal orang, ada 3 keburukan. Apakah dia? Yang pertama, doanya tidak akan dimakbulkan. Yang kedua, kebaikannya tidak diterima. Dan yang ketiganya, akan ditimpakan padanya keburukan orang yang diumpatnya itu. Oh, yang saya ulang balik. Pertama, doanya tidak akan dimakbulkan. Kedua, kebaikannya tidak diterima. Ketiga, akan ditimpakan padanya keburukan orang yang diumpatnya itu. Alhamdulillah, tak jauh kan. Baginda bersabda dalam mencela tukang fitnah ini. Manusia terburuk di hari kiamat ialah bermuka 2, iaitu tukang fitnah. Dia datang pada mereka dengan suatu muka dan datang pada yang lain dengan muka yang lain pula. Siapa yang bermuka 2 di dunia, di hari kiamat berlidah 2 bercabang. Lidah berlidah 2 daripada api. Menyala, sakit tuan-tuan. Jadi mana kata dia pergi ke orang ni, dia cakap macam ni, tapi jumpa orang ni cakap macam ni. Dia melaga-lagakan, dan masa yang sama dia memfitnah. Orang yang macam ni akan dengan 2 muka-muka ni, ada 2 muka-muka ni, muka ni lain, maka dia akan dibangkitkan kiamat besok dengan berlidah 2 dan juga berapi daripada api neraka. Sakit tuan-tuan. Dirawikan ditanyakan apakah hikmahnya Allah menciptakan makhluk ada lidah dan dapat berkata-kata. Berlidah tak dapat bicara, malahan ikan tidak berlidah. Jawabnya kerana Allah ketika menciptakan Nabi Adam AS memerintahkan malaikat sujud kepadanya. Semua sujud kecuali iblis. Kemudian Adam dikeluarkan dari syurga ke bumi, lalu dia datang ke laut, maka pertama kali yang melihatnya adalah ikan. Dikhabarkan perilaku Adam dan berkata, ia mengambil haiwan laut dan darat sampai ikan menjadi haiwan laut sebab menceritakan Adam. Kemudian Allah menghilangkan lidahnya. Dia mengumpat cerita pasal Nabi Adam. Nabi Adam ni sekian. Nabi Adam ni ambil makanan ambil binatang-binatang laut kan. Jadi bila dia mengumpet itu cerita buruk pasal Adam, maka Allah hilangkan lidah. Langsung tak ada lidah. Diceritakan dari Amr bin Dinar, dia berkata, seorang lelaki Madinah ada saudara perempuan di satu kampung sedang sakit. Lelaki itu menzarahi dan menunggunya sampai ia meninggal. Ia mengucapkan takziah dan menghantarnya sampai ke kubur. Setelah selesai, dia kembali pada keluarganya. Kemudian teringat dia ada dompet, maknanya bekas duit dia tertinggal di dalam kubur. Masa dia gali dan ditanam tu, dia tinggal mungkin dekat situ. Jadi apa dia buat? Dia kembali pada kubur, dia minta tolong kawannya dan segera berangkat untuk gali kubur untuk cari balik bekas duit dia tu. Dan bila dia gali kan, memang temukan bekas duit tu. Lelaki itu tadi berkata, bagaimana keadaan saudaraku? Dia tanya pula. Dia kata, macam ni cerita dia, kalau nak bagi faham yang ni lah. Dia gali kubur, tanamkan, ada satu hamba Allah ni. Bila dia dah tanam, dia balik rumah, dia berperasan bekas duit dia hilang. Tak ada mana pergi. Baru dia teringat ada dekat dalam lubang kubur tu tadi, mungkin masa dia tanam tu agaknya mungkin tercicir masa tu. Jadi dia minta izin dengan saudara kepada saudara yang meninggal tadi, dia nak pergi gali, dia nak ambil baik dia punya bekas duit dia. Pergilah, dia kata. Masa dia gali-gali, dia jumpa duit dia. Kemudian saudara dia tanya, macam mana keadaan saudaraku kat dalam kubur tu? Dia tanya. Maka dia jawab, aku membuka sebahagian daripada lubang, tiba-tiba api menyala-nyala. Menyala-nyala daripada kubur tu. Lalu dia buka sebahagian
Lalu dia kembali kepada saudaranya tadi, lalu bertanya, ceritakanlah kepadaku, apakah cela dia? Agaknya, apakah kecelaan, apakah benda tak baik yang dia buat sehingga kau menyala-nyala lubang kubur ni? Cuba kau cerita sikit. Maka berceritalah saudaranya, sesungguhnya saudaramu itu suka pergi ke rumah jiran menceritakan keburukan orang untuk menyebarkan fitnah. Nampak? Dia pergi gambar bercerita-cerita ke orang. Cerita benda-benda tak elok, malahan benda-benda yang tak betul. Jelaslah bahawa hal inilah yang menyebabkan akan seksaan kubur. Sesiapa ingin selamat, hendaklah dia tinggalkan ghibah dan fitnah. Diceritakan dari Abu Lais Al-Bukhari, dia berangkat menunaikan haji membawa 2 dirham dan bersumpah. Dia bawa 2 dirham kat tangan dia. Dia bersumpah, dia kata, jika di dalam perjalanan pergi maupun pulang aku berghibah, demi Allah akan ku sedekahkan 2 dirham ini. Dia pergi ke Mekah dan pulang ke rumah, namun dirham dia masih ada lagi di dalam sakunya. Dia ditanya hal itu. Wah, masih ada lagi 2 dirham ini. Maka dia kata, apa jawapannya? Abu Lais jawab apa? Lebih baiklah aku berzina 100 kali daripada mengumpat 1 kali. Makna faham tak? Biar aku berzina, bukan kata kita suruh berzina, makna nak tunjuk betapa dahsyatnya kan dosa ribah dan fitnah ini. Ya? Aku tidak puasa Ramadan lebih kusukai daripada aku mengumpat orang. Aku tak puasa pun tak apa, tapi jangan aku mengumpat orang. Ya? Lalu dia berkata, siapa yang mengumpat seorang faqih pada hari kiamat, dia datang dan tertulis di mukanya, ini orang yang terputus dari rahmat Allah. Tertulis muka orang yang mengumpat orang ni, bercerita buruk pasal orang. Dan nak pula orang di situ tu orang baik-baik pula, contohnya kan. Jadi masa tu dekat kepala tu ada tertulis satu tanda orang yang gemar mengumpat pasal orang ni, dan dia ni terputus daripada rahmat Allah. Nauzubillah, tuan-tuan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Isra aku melalui satu kaum melukai muka dengan kukunya serta memakan bangkai, maka aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Dia berkata, mereka itu orang yang memakan daging orang ketika di dunia. Maknanya mengumpat, bercerita buruk pasal orang. Hasan radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, ghibah itu lebih cepat meruntuhkan agama seseorang mukmin daripada memakan jasad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kau lihat pelupuk mata saudaramu, namun tidak melihat pelupuk di mata sendiri. Nampak keburukan kek mata orang, mahal kek mata tu kacik, mana dia boleh tahu tu. Tapi kek mata sendiri tak pernah dinilai kan. Memburukkan orang memang senang, tuan-tuan. Tapi kita tidak pernah, kita terlupa nak melihat keburukan diri kita sendiri. Dirawikan bahawa Salman pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Dia masak untuk mereka. Mereka turun satu tempat, namun rupanya makanan itu tidak berkenan di hati mereka. Mereka perintahkan dia pergi pada Nabi SAW, namun tidak ketemu, lalu kembali pada mereka. Mereka berkata, jika sahaja dia pergi ke sumur keringlah airnya. Kemudian turunlah ayat, janganlah setengah kamu mengumpat yang lain. Sukakah salah seorang kamu memakan daging saudaranya telah mati yang dibangkai? Surah Al-Hujurat ayat 12 mengingatkan. Mana kau tak suka macam mana pun, jangan kau sabut positif kan. Jangan kita, sebab itu juga sama seperti kita membuk-bukkan orang. Kita kan maafin kedui kita cerita, tak sedap lauk lah. Apa hal lah bagi lauk macam ni? Tak sesuai lah makanan dia. Tak. Dan orang dah bagi makan, makan lah. Free, syukur Alhamdulillah. Pek makan. Sedap tak sedap, itu. Tak ada siapa, tuan-tuan. Tak ada siapa pun yang nak menghidangkan makanan yang tak sedap kepada orang. Itu kena ingat. Ya. Dirawikan dari daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, angin ghibah itu adalah menghembus di zaman Rasulullah SAW, tapi sedikit. Kini banyaklah ghibah dan meluas baunya hingga sulit dibezakan. Ini ibarat lelaki datang ke rumah tukang samak. Ia tidak tahan di situ kerana bau busuk. Padahal penghuninya makan dan minum di situ dan tidak mencium bau busuk kerana hidungnya telah biasa. Demikianlah hal soal ghibah di zaman kita ini. Sebab bila dah terlampau banyak ghibah, bercerita buruk dalam Facebook, bercerita buruk, memfitnah orang dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya benda tu jadi mainan dia. Dia tak rasa apa memburuk-burukkan orang, tuan-tuan dan puan-puan. Bercerita buruk, tak tanya, tak apa, tapi burukkan orang. Cukup buruk perangai, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang macam tu hari ni. Dan bila memburuk-burukkan orang tu, taklah dia kira tu. Pukul kata, dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni tak elok. Macamlah dia tu elok pun, macam tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi makna kata, bila dah terlampau banyak, akhirnya yang paling bahaya kita sendiri tak dapat bezakan mana satu fakta, mana satu ghibah, mana satu fitnah. Sebab dah terlampau banyak. Kan? Berkata Ka'ab radhiyallahu anhu, kau baca sebahagian kitab. Siapa mati bertaubat dari ghibah, ia orang yang terakhir masuk syurga. Siapa mati yang biasa berghibah, ia orang pertama masuk neraka.
Allah SWT berfirman, celakalah untuk tiap-tiap orang pengumpat dan pencela. Surah Al-Humazah ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, tu dia. Celakalah untuk tiap-tiap orang pengumpat dan pencela. Ayat ini turun pada Walid Al-Mughirah. Walid bin Mughirah, di mana dia mengumpat kepada Nabi SAW di muka umum. Boleh jadi sebabnya bersifat khusus dan ancamannya bersifat umum. Rasulullah SAW bersabda, takutlah ribah, ia lebih kotor daripada zina. Mereka bertanya, bagaimana ia lebih kotor daripada zina? Nabi SAW menjawab, seseorang berzina lalu bertaubat, Allah menerima taubatnya. Sedangkan orang yang berribah belum tentu diampuni kecuali dimaafkan oleh orang yang diumpatnya. Wajiblah bagi orang yang mengumpat, menyesali dan bertaubat agar keluar daripada hak Allah. Kemudian minta halal atas kezalimannya terhadap orang yang diumpat. Telah bersabda Rasulullah SAW, siapa yang mengumpat saudara muslimnya, Allah akan memindahkan muka keduburnya di hari kiamat. Allah inanya tuan-tuan. Sayugia orang yang ribah mohon ampun kepada Allah sebelum meninggal majlisnya atau sebelumnya bertemu orang yang mengumpat. Kerana taubat sebelum bertemu, dia akan diterima taubatnya. Jika taubat setelah bertemu, tidak akan diterima kecuali dia minta halal kepada orang yang diumpat. Demikian pula jika dia berzina dengan perempuan yang bersuami hingga dia mendengar, maka taubatnya tidak diterima sebelum dia minta halal pada si suami tersebut. Adapun meninggalkan salat, zakat, puasa dan haji tidak terhapus dengan taubat, melainkan dengan qada atas sesuatu yang ditinggalkan. Allah jualah yang maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, terima kasih banyak. Itulah dia kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada tajuk yang seterusnya, iaitu bab 21. Tapi bab 21 ni tentang keutamaan zakat. InsyaAllah kita akan buat kuliah khas bersama dengan Ustaz Zaharim. Kita punya orang zakat, insyaAllah. Tapi tentang pengajaran pada hari ini, insyaAllah mudah-mudahan kita beroleh keberkatannya. Mudah-mudahan adalah orang kata pengajaran yang boleh kita ambil. Kita pastikan kita tidak terlibat dengan benda-benda ni yang tak baik ni, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok komen kita pada hari ini. Amnani binti Azmi, waalaikumsalam, salam subuh. Ella Karmila, terima kasih. Zizi, waalaikumsalam. Helmi Fazil, assalamualaikum. Selamat pagi buat semua tim kuliah subuh Syamsul Debat. Ini Mak Zain is watching. Thank you very much. Hafsah Johan, waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi Ustaz, semua dapat ikut. Alhamdulillah. Nat Nadia, alhamdulillah. Sabarah Daud, waalaikumsalam warahmatullahi. Najah Adam, Nat Nadia, waalaikumsalam, selamat pagi. Dan sahabat-sahabat Husnul Khatimah, mudah-mudahan. Zizi, berapa harga? Harga apa tu? Susu kambing. Susu kambing, harga dia murah aja, RM45 saja. Ringgit Malaysia 45. Siapa nak, segera kita akan bagi nombor untuk dihubungi, WhatsApp. InsyaAllah kita akan respon tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Linda Dola, waalaikumsalam. Fadal Lebah, waalaikumsalam. Hamzah Johan, faham Ustaz. Syukurlah masih juga. Syukur subuh walaupun sibuk urusan lain masih sama. Suilin Azlina kuliah, waalaikumsalam, selamat pagi. Salmiah Khadri, Ustaz, semua sahabat Fadal Lebah. Tajuk pagi ni ribah. Bukan ribah tau, ribah. G-H-I, rin, G-H-I-B-A-H, ribah. Nur Hayatillah Nurung, waalaikumsalam warahmatullahi. Bazid Aziz, seperti biasa daripada Muar, terima kasih banyak. Faridah Lebar, Riba menyintakan umpat dan menceritakan kebukaan lain. Betul. Rohani Ahmad, Azwin Mazwin, Syarifah Johan, terima kasih banyak. Kami Syahbul Hasan, Rozalia Aris, terima kasih banyak. Ramai orang pagi ni yang rindu betul dengan kuliah subuh ya. Memang minta maaf banyak tau, tak kesibukan saya. Tapi bila ada kelapangan, insyaAllah saya akan buat kat kuliah subuh ni. Syida Sizuka, Rosmira, waalaikumsalam. Nuruzan Ali, waalaikumsalam. Faridah Lebar. Betul, itulah dia keburukan orang yang tidak, orang yang betul gemar mengumpat bercerita buruk pasal orang. Yang pertama, doanya tidak akan dimakbul oleh Allah. Kedua, kebaikannya tidak diterima. Dan ketiga, akan dipindahkan keburukan kepada orang yang mengumpat tu tadi. Apa yang diumpat kat orang akan dapat kat dia balik. Syakirah Tazali, waalaikumsalam warahmatullahi. Tak boleh terbaca komen di laman sosial berita selebriti gosip dah kita dianggap rimah. Sebenarnya bagaimana cara untuk kita mengelakkannya? Sebenarnya membaca satu perkara kita dah tahu dah. Contoh, kalau kita terbaca tak ada masalah. Contoh kita nampak apa perkongsian ni, kita mau baca. Astagfirullah, apa cerita buruk pasal orang, kita jangan tengok lagi dah. Tapi kalau kita memang dah tahu dekat laman tu, dekat bahagian komen tu memang akan cerita pasal fitnah aja, jangan baca. Jangan tinggalkan dia. Saya macam tu tuan-tuan, tak ada apa pening kena. Baik apa tuan-tuan, malayan orang yang paning ni, kita pun paning sama kan. Zulfadli, salam.
Maksur Rohani, terima kasih kerana menonton pada pagi ini. Umi James Bahari, Waalaikumsalam warahmatullahi. Wan Nuraini, Waalaikumsalam. Ana Zainuddin, terima kasih. Khadijah Ma'arifin, Waalaikumsalam. Din Faktor. Andin Alifi Ramadan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Aisyah, Aini Abdullah. Syuk Jambu, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat. Dapat lagi dengan cabar subuh. Sal di hati Keman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ina Zurina N. Nur Erna. Zaitunullah, Waalaikumsalam. Syahidah, Kak Faridah, selamat pagi. Apa khabar Kak Faridah? Lama betul tak dengar cerita Kak Faridah ni. Kak Faridah, repeat. Apa lagi? Repeat kuliah subuh. Syah Aisyah Lavana Hai kat rumah saya apa lagi? Halim Yaakob, Waalaikumsalam warahmatullahi. Junud Nur, Waalaikumsalam. Orang mempakkan dipindahkan dubur ke mukanya. Tahu tak apa? Khadijah Mat Arifin. Berhentilah kita cerita buruk pasarangan. Okey. Khadijah Mat Arifin, terima kasih banyak. Zaitun Osman, Waalaikumsalam. Amir Hakimin, Rozalia Aris, sama-sama Siti Mariana, Hati Zakaria, Manja Mima, salam subuh. Fairuz binti Muhammad Sabri Mokok. Lepas tu rasa bangga hamba asal kat online. Ada setan banyak ke dalam badan dia Ustaz? Sebab perangai pun lebih kurang. Wallahualam. Tapi nak khabar ada. Tapi sebenarnya satu perkara, pertama dah lah benda tu memudaratkan. Berdosa tak? Berdosa bila kita menyebarkan lah mudarat tu dengan menyebarkan asap tu ke online. Hadir Rahman, Waalaikumsalam. Raja Azlan, Raja Musafa, Waalaikumsalam. Nuraini Makzin, Alhamdulillah. Dapat kita berkuliah pagi ni. Zul Hazmi, Waalaikumsalam. Nur Fadilah Abdullah, makasih banyak. James Sebahari sekali ini masih. Al-Fakir, Alhamdulillah. Nad Nadia, Ustaz bebas terbaik. Mudah-mudahan doakan saya kuat dan terus bersemangat untuk berdakwah untuk semua. Syuk Jambu, sentiasa ingat dengan Maha Pencipta, fikir positif je, tak payah ambil tahu hal orang. Senang Ustaz, tahu tak apa. Ini satu pesanan yang baik pada Syuk Jambu. Jangan sibuk nak fikir pasal orang lain, positif aja. Betul. Saiful Azli Loso, salam dari Riyadh, Saudi, lain clear. Terima kasih. Daripada Arab Saudi pun mengikuti kuliah kita pada hari ini. Bagaimanakah status kes dekat sana sekarang? Makin tinggi ke apa? Macam mana? Cinta Alia, Waalaikumsalam. Miss Hastini, terima kasih banyak. Ina Angah. Ina Angah. Waalaikumsalam. Amnani Azmi, makasih banyak. Betul, kebanyakan masyarakat kita anggap, bukan kebanyakan dah, memang benda ni dah jadi kelaziman dalam masyarakat. Fitnah, ribah dah jadi perkara yang dilazimkan. Jadi perkara biasalah tu ayat kan. Nah, tuan sedangkan dia mengundang kepada dosa. Sa'diah Hadin, Alhamdulillah. Kak Sa'diah, makasih banyak. Bibi Fatimah, Syekh Rastan, macam dikejar ribah. Tahu tak apa. Bibi Fatimah, sabar banyak. Ila Busman, Waalaikumsalam. Saliza Zarudin, Cik Yah, Faliza Haniza, Ramlah Mat Zaki, Waalaikumsalam. Hafiz Hanapi, Rozalia Aris, Muhammad Zaki Abdul Kadir, Airin Muhammad Idris. Semoga kita dijauhi sifat begini. Mudah-mudahan. Hasnida Jidorani, Waalaikumsalam. Ruslan Natuk, dapat sama khabar baik. Alhamdulillah. InsyaAllah soon order. Terima kasih Kak Faridah. Siti Isnin, Yati Arifin, Nur Haimah, Zainabidin, Ayu Ira, Muhammad Amirullah Jumri, Haji Rahman. Buruk sangka dengan umpat kerana sama atau beza? Beza. Ngumpat ni kita cakap buruk pasal orang. Buruk sangka ni kita sangka dah. Sangka tu, bersangka buruk dengan orang. Janganlah kalian berprasangka kerana sebagai prasangka itu adalah dosa. Prasangka tapi tetap dosa. Nurafidah Razali, Siti Bahrudin, Waalaikumsalam. Yani Kontan, Rohana Raban, Nur Azaziyah, Wan Aziz. Syahrul Azwan. Masih banyak. Rozali Arif, masih. Rozi Ima. Ingat dah habis pula, dah habis lah. Tengah on lah. Rozilah Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rozi Ima, Siti Mariana, Razif Jidin, alias Ammar, Abi Yui, Rozalia Aris dan Zaitun Abdullah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Dengan ini dapatlah dibuat kesimpulan. Oh, ada satu. Raisa Elvira, Waalaikumsalam. Salam dari Singapura. Amat rindu pada ibu yang ada di JB. Border masih tak buka lagi. Tak apa, sabar. Buat video call. Sabar, banyak doakan mudah-mudahan cepat kita keluar daripada belenggu coronavirus ini mudah-mudahan. Fairuz bin Muhammad Sabri ini adalah dia kata, insya-Allah kalau ada saya akan maklumkan. Malam ni ada kuliah perdana, malam ni ada ceramah perdana di Kampung Kundo. Masjid Kundo tak silap saya, malam ni di Gombau. Siapa yang ada kelapangan datang malam ni ramai-ramai nak tengok secara live. Dan kalau boleh siapa yang tim kuliah Subuh Samsul Mat tu kalau boleh datang. Jadi kita boleh mention pada semua sahabat-sahabat kita. Kita berpeluang untuk jumpa insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, cukup setakat itu. Jadi secara kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alangkah ruginya kalau kita teruskan, mana kita berterusan membuat ribah dan fitnah, kerana sesungguhnya dosanya jelas. Malahan barang siapa yang mengamalkan ribah di dalam kehidupannya, pertama doanya tidak akan dimakbulkan.
Kedua, kebaikan-kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala takkan terima. Allah Ta'ala takkan nilaikan. Dan yang ketiganya, orang kata akan ditimpakan keburukan. Kan? Apa yang diumpatnya pada orang lain. Apa yang kita kutuk orang tu, benda tu akan sampai kat kita pula. Alhamdulillah, minta jauhkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup setakat tu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada Iman Hari Jannah. Terima kasih pada yang masih lagi follow. Ni ikut. Ui, ramai lagi Ya Allah, Akbar. Sa'dian di situ, Nur Rahman, Fazilan, Nisa, Ma'usu, Salam Subuh, SSD, Rozali Aris, Suhizul Hizam, Isam Kliwon. Join juga. Laila Dila Rosa, Imam Hari Jannah, Fidul Muhammad Nur Dunia, Safa Ustaz Perbezaan, amin dan amin. Apa pula? Satu tu panjang lah, satu tu pendek. Tu ya, tapi maksud dia sama. Saf Naswah, Nazar Ari. Doakan ayah saya diberi kesihatan. InsyaAllah mudah-mudahan diberikan kesihatan pada ayahanda Nasari. Zalina binti Zainal, Ustaz dari Kulim. Terima kasih banyak. Angah Mamal, Salam Ustaz. Nur Azaz Yawan Aziz, terima kasih sebut nama Kak Nur. Sama-sama. Pada Lebar, terima kasih atas perkongsian ilmu pagi ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja pada saya untuk hari ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika ada lagi live, anda akan dapat tengok menerusi ruangan ini. Jangan lupa kongsikan, tengok ramai-ramai. Kan? Dan satu lagi pesanan saya, jangan lupa pada siapa yang belum lagi subscribe Syamsul Debat TV, subscribe segera, kerana setiap minggu anda boleh tengok kesibukan saya, aktiviti saya. Boleh tengok Kulu Kilik SD dan juga boleh tengok sampai tu insyaAllah kuliah-kuliah terbaru daripada Syamsul Debat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mending kurang itu berpunca daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Oh ya, sebetulnya terima kasih sekali lagi kepada penyumbang tanpa henti kepada Yayasan Haji Ismail. InsyaAllah kita akan teruskan membantu mereka yang memerlukan. Terima kasih banyak juga kepada mereka yang support produk susu kambing Al-Am. InsyaAllah ada lagi produk-produk yang akan kita ketengahkan, kita utarakan kepada anda semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.